Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu nasta'inuhu nastahdihi nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Wa ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fadhal muttaqun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa wa sallim wa barik alaihi wa alaihim kathirah. Para asatizatul kiram, ahbabuna fillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kerana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah daripada Allah, pada pagi ini kita dapat sama-sama bertemu untuk kita bicarakan sebuah kitab kelebihan puasa dan bulan Ramadan yang telah disusun oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Afif bin Yahya dan Amirul Hafidhi bin Muhammad Zin hafizahumallah wa mata'ahallahuhuma bisihatin wa afiyah, yang insyaAllah pada pagi ini kita akan bicarakan kitab ini yang mudah-mudahan dengannya dapat menyemarakkan lagi kesungguhan kita untuk kita menyambut bulan Ramadan, walaupun pada saat ini kita berada dalam keadaan, kita katakan semua dalam keadaan PKP, kawalan pergerakan, namun ia tidak sepatutnya membantutkan semangat kita untuk kita menyambut bulan Ramadan, kerana ia merupakan hadiah yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tengok pada halaman yang pertama, pada pendahuluan pengertian puasa. Dari sudut bahasa, puasa bermakna menahan diri. Dari sudut istilah pula bermaksud menahan diri dari melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari yang disertakan dengan niat. Itulah yang dikatakan maksud ibadah puasa. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, puasa syariat adalah menahan diri dari makan, minum dan bersetubuh di siang hari. Yang dikatakan puasa pada makna syariat, menahan diri daripada makan, minum dan bersetubuh ataupun melakukan perkara-perkara yang membatalkan ibadat puasa itu, sebagaimana yang digariskan oleh para ulama dalam kitab-kitab fiqh. Sedangkan puasa tariqah, tarikat, adalah menahan seluruh anggota tubuh secara lahir maupun batin, siang maupun malam, dari segala perbuatan yang diharamkan. Yang dikatakan puasa, puasa tarikat pula menahan seluruh tubuh secara lahir maupun batin daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang, dan sifat-sifat yang tercela seperti ujub, sombong, bakhil dan sebagainya. Semua ini dibahaskan dalam ilmu tasawuf, yang merupakan salah satu daripada ilmu yang wajib dipelajari. Kalau belum ada lagi silibus pengajian tasawuf di surau-surau, di masjid dan sebagainya, mereka yang mengatur kuliah-kuliah pengajian wajib menyediakannya, sebab ia merupakan keperluan umat yang wajib dipelajari, supaya masya-Allah kita tidaklah berada pada batasan syariat sahaja, iaitu melaksanakan ibadat pada syariat saja,
tetapi masya-Allah belum jaga, belum jaga batin kita untuk kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa syariat terbatas waktu dan puasa tarikat sepanjang hidup. Yang dikatakan puasa tarikat ni sepanjang hidup sebab apa? Memang kita adalah hamba Allah yang dituntut untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan ketaatan kepada Allah dan menjauhkan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala baik siang maupun malam. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba shaimin laisa lahu min saumihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya selain hanya lapar dan dahaga. Kenapa? Sebab mereka tidak menjaga perkara-perkara yang dikatakan muhbitat. Muhbitat iaitu perkara yang menghapuskan pahala ibadah puasa itu sendiri. Contohnya biasanya pada awal bulan Ramadan tu tertib sehari dua aja. Kemudian masuk 5-6 hari ke atas dah jadi biasa, mula balik. Nak mengumpat ke orang, nak mengeji ke orang, nak komen-komen yang tak baik dan sebagainya, mula balik seolah-olah macam tak berpuasa. Sedangkan perkara-perkara itu semua adalah perkara yang diharamkan, dan perkara itu juga menyebabkan hilang pahala ibadat puasa yang dilakukan. Allah Subhanahu wa taala tidak perlu kepada orang yang tak makan dan tak minum, tetapi melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu ada pula ungkapan banyak yang berpuasa tetapi berbuka. Ini kata-kata ahlul hikmah. Kata-kata ahlul hikmah. Banyak yang berpuasa tetapi hakikatnya berbuka sebab telah menghilangkan pahala ibadat puasanya. Banyak yang berbuka tetapi berpuasa. Ada orang yang dia tak puasa. Tak puasa ni bukan bermaksud dia tak melaksanakan tuntutan syariat, tidak. Dalam kehidupan harian sepanjang tahun ni dia tak puasa. Contohnya kita dalam bulan Syakban ni ada orang puasa sebulan bulan Syakban. Ada orang tak puasa pun sebulan bulan Syakban. Tetapi masya-Allah, hakikatnya dia tu walaupun dia hari-hari makan tetapi sebenarnya puasa. Puasa apa? Puasa menjaga diri daripada perkara-perkara yang dimurkai Allah, iaitu puasa tarikat yang disebutkan tadi. Artinya orang yang perutnya tidak berpuasa tetapi ia menjaga anggota tubuhnya daripada perbuatan terlarang dan menyakiti orang lain. Adapun puasa hakikat, puasa hakikat ialah menjaga hati daripada mencintai selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jaga hati selain daripada mencintai selain daripada cinta kepada Allah, dan menjaga rasa yakni sir agar tidak mencintai dan musyahadah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan tertinggi puasa para nabi, para rasul, puasa para aulia illah. Mereka tengok apa pun mereka ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengah-tengah puasa nampak ayam, bunyi kokokkan ayam contohnya, masya-Allah, pada ketika itu yang kita ingat ialah ayam golek saat nak buka puasa. Itu mungkin bagi kita. Manakala orang-orang yang dah terjaga, terpelihara sirnya ini, dengar bunyi kokokkan ayam, maka dia tahu itu salah satu daripada rahmat Allah. Sebab dalam hadis Nabi SAW mengatakan, bila kalian mendengar bunyi kokokkan ayam, maka mintalah rahmat pada Allah, berdoa memohon rahmat. Sebab apa? Sebab ayam ni melihat turunnya rahmat Allah. Maka orang-orang ni orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dia lihat
mengingatkan dia kepada Allah, ya, tidak terpesong daripada selain daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadisul qudsi Allah berfirman, al-insanu sirri wa ana sirruh, manusia adalah rahsiaku dan aku adalah rahsianya. Sir itu berasal daripada cahaya yang Allah Subhanahu wa taala campakkan dalam kalbu kita, sehingga tidak mungkin condong kepada selain Allah. Baginya di dunia ini maupun di akhirat tidak ada yang dicintai, diingini, ya, dan dicari selain daripada mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ahbabuna fillah, ya, jalan ini perlu kepada bimbingan para guru yang, ya, para guru yang mursyid, perlu bimbingan, ya, ilmu yang sebenar, ya, dan juga, ya, jalan ini adalah jalan mujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebahagian daripada ulama mengatakan bahawa manusia bermula dengan, ya, Allah anugerahkan qalbun, iaitu hati. Yang dikatakan qalbun ni, ya, ialah yang mudah berbolak-balik, itu qalbun. Ya, pedoman kepada qalbun ini ialah, ya, dengan ilmu dan hidayah. Ya, maka dengan sebab itulah kita selalu, ya, diajar untuk berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, ya, hati manusia ni mudah bolak-balik, itu qalbun. Ya, maka tetapkanlah hati kami di atas jalan agamamu. Maka daripada hidayah, daripada ilmu, kita beramal dengan tuntutan yang sebenar, yang wajib ke atas diri kita, yang bersifat fardu ain. Ya, daripada qalbun tadi, ya, dengan mujahadah, dengan amal, dengan bimbingan, maka pada ketika itu, ya, dia berpindah pula kepada satu lagi juga hati, iaitu dhamir. Ya, dhamir. Dhamir adalah, ya, satu perasaan yang Allah cetuskan dalam jiwa rohaniah kita. Bukan hanya sekadar kita tahu saja sesuatu amal, tetapi kita digerakkan untuk mengamalkannya. Itu dikatakan dhamir. Bukan hanya sekadar kita tahu sesuatu itu berdosa, tetapi kita digerakkan untuk meninggalkannya. Itu dinamakan dhamir. Ya, orang putih panggil inner voice. Ya, suara hati. Ya, dalam hadis Nabi kita katakan istaftu nafsak, ya, tanya fatwa daripada, ya, jiwamu. Masya-Allah. Ya, sebab apa? Sebab qalbul mukmin, hati orang yang beriman ni dia bergetar an maharimillah, daripada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat tak sedap hati, ya, maka jangan lakukan. Ya, itu yang dinamakan sebagai, ya, sebagai dhamir. Daripada dhamir itu, ya, yang kita katakan kalaulah dengan qalbun itu pedomannya ialah hidayah dan ilmu, ya, maka dhamir itu pula ialah taufik. Maka, ya, bila orang itu dia beramal, ya, dengan penuh keikhlasan, ya, dan ketaatan kepada Allah, maka naik ke satu peringkat lagi yang dikatakan fuadun. Ya, yang dikatakan fuad. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ya, fuad ini tak berdusta, masya-Allah. Ya, fuad, ya, hati kita yang kalau betul dia kata betul, kalau salah dia kata salah. Itu dalam hal keadaan, ya, terbimbing. Ya, orang yang makin hampir kepada Allah. Kemudian daripada fuad itu, ya, apabila masya-Allah, ya, tengok sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk, kita tahu kita boleh, ya, kita boleh tapis, ya, kerana anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayahnya, maka akhirnya naik ke satu peringkat yang dikatakan sir, iaitu rahsia. Daripada rahsia Allah, di mana hamba itu dianugerahkan satu keasyikan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, satu kegembiraan dengan Allah. Maka pada ketika itu ketaatan yang dia buat adalah, ya, untuk Allah, kerana Allah Subhanahu wa taala cintanya, kasihnya, rindunya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sembahyang malam yang begitu lama pun tak terasa, ya, tidaklah, ya, rasa dengan, ya, menderita sakitnya, ya, bukan tak lenguh, tetapi hilang kelenguhan itu kerana keasyikan dan dalam kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu hal keadaan, ya, mereka-mereka yang asyiqin, ya, ila Allah, ya, kepada Allah. Baik, martabat puasa. Menurut Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala anhu, martabat orang berpuasa ada 3.
iaitu puasa awam, puasa orang-orang awam, puasa khusus dan puasa khususil khusus, orang-orang khawas. Baik, puasa awam, puasa umum adalah menahan perut dan kemaluan daripada menunaikan syahwat. Masya Allah. Puasa awam ni takat tu aja. Yang puasa awam ni, iaitu puasa umum atau puasa orang-orang awam adalah sekadar mengerjakan puasa menurut tata cara yang diatur dalam hukum syariat. Dia belajar berkenaan dengan sah batal, dia jaga pantang sah batal tu. Seseorang makan sahur dan berniat untuk puasa pada hari itu, lalu menahan diri dari makan, minum dan melakukan hubungan dengan suami atau isteri sejak daripada terbit fajar sampai tenggelam matahari. Jika hal itu telah dikerjakan, maka secara syariat ia telah melaksanakan kewajipan puasa Ramadan. Orang tu dah dianggap sebagai orang yang puasa Ramadan. Puasa khusus, iaitu puasa khusus menahan pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki dan seluruh anggota badan daripada perbuatan-perbuatan dosa. Kita paling kurang tidak kena usahakan sehinggalah kita dapat tingkatan puasa puasa khusus, iaitu puasa yang mencegah diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan puasa ini lebih tinggi dari tingkatan puasa sebelumnya. Selain menahan diri daripada makan dan minum dan melakukan hubungan suami isteri, tingkatan ini menuntut orang yang berpuasa untuk menahan seluruh anggota badan dari dosa-dosa, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Tingkatan ini menuntut baik zahir maupun batin untuk sentiasa berhati-hati dan berwaspada kerana tak nak melakukan dosa. Tak nak melakukan dosa ataupun perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa khusus, puasa khususil khusus adalah puasa hati dari keinginan-keinginan yang rendah dan fikiran-fikiran duniawi, serta menahan hati dari segala tujuan selain bertujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang puasa sampai khususil khusus ni, dia tak sampaikan contoh yang diberikan oleh para ulama kita, nak buka puasa apa pun dia tak bimbang. Dia orang yang dah yakin dengan rezeki daripada Allah. Maka dia tak sibuk dengan kebimbangan-kebimbangan. Nak buka puasa apa ni, kita masya-Allah dah bersahur aja, selesai bersahur mesyuarat dah, nanti nak buka apa pula. Hari ni nak buka dengan apa pula. Maka puasa khususil khusus, orang-orang yang dah taqarrub kepada Allah, yang asyik dengan Allah ni, mereka adalah orang yang menyerahkan dirinya terus kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta dalam hal nak buka puasa apa pun, mereka dah tak bimbang dah. Dia yakin dengan rezeki yang akan ada daripada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan inilah tingkatan puasa yang paling tinggi. Selain menahan diri dari makan, minum dan berhubungan serta seluruh anggota badan daripada perbuatan maksiat, tingkatan ini menuntut agar orang yang berpuasa itu memelihara hati untuk tidak tertarik kepada hal-hal duniawi. Hal-hal duniawi ni apa maksud? Hal duniawi yang tak bawa kita kepada keuntungan akhirat. Kalau hal duniawi, pekerjaan kita, keluar bekerja tu adalah suatu kewajipan, mencari nafkah kepada anak isteri, maka kita tak boleh anggap itu semata-mata hal duniawi saja. Sebab apa? Nabi kita kata ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Dunia ni adalah jalan untuk kita mendapat kecemerlangan di hari akhirat. Dunia adalah tempat kita menanam hasil, menanam benih, dan kita mengambil hasilnya di akhirat. Maksud orang yang menjaga hatinya daripada tak tertarik pada dunia ni, maksudnya ialah pada perkara-perkara yang melalaikan, melekakan, dan perkara-perkara yang menjauhkan dia daripada
keredaan Allah Subhanahu wa taala. Panduan Imam Al-Ghazali untuk mendapat puasa khusus, yang kita sebutkan tadi, tingkatan yang kedua, paling kurang tidak janganlah hanya sekadar puasa kita ni puasa awam yang hanya jaga makan minum dan syahwat, tetapi mulut masih mengumpat, tangan masih komen yang tak baik yang merosakkan hubungan silaturahim orang lain dan sebagainya. Maka apa yang ditunjukkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala anhu berkenaan dengan panduan cara untuk kita mendapat puasa khusus. Jadi mudah-mudahan kita boleh dapat puasa khusus ini. Untuk mencapai martabat puasa khusus, berusahalah untuk menyempurnakan 6 perkara. 6 perkara yang boleh kita lakukan untuk dapat puasa khusus. Yang pertama, menjaga pandangan. Tidak melihat sesuatu yang haram atau makruh. Tidak melihat sesuatu yang melalaikan hati daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, melihat yang haram seperti anak panah beracun, masya-Allah. Melihat sesuatu yang haram tu macam anak panah beracun yang merosakkan apa? Merosakkan hati kita. Anak panah beracun yang merosakkan hati kita. Melihat dengan nafsu yang membatalkan pahala puasa, masya-Allah. Melihat sesuatu dengan nafsu yang menghilangkan pahala puasa yang kita katakan tadi, iaitu muhbitat. Maka jaga mata daripada melihat sesuatu yang haram, yang mudah-mudahan dengannya meningkat tingkatan puasa kita, bukan hanya sekadar puasa biasa, tetapi puasa yang meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, menjaga lidah, tidak bercakap perkara-perkara yang lara, yang sia-sia. Tidak bercakap bohong. Lebih-lebih lagi, Hasanul Basri mengatakan bahawa seorang mukmin itu terhenti lidahnya daripada berbicara, sehinggalah difikirkan dahulu apakah ucapannya itu mendatangkan pahala ataupun dosa. Masya-Allah. Itu kata Imam Hasanul Basri. Seorang mukmin tu terhenti tu lidahnya daripada nak bercakap, kecuali apabila ucapannya itu mendatangkan pahala ataupun mendatangkan dosa. Dia terhenti tu. Kalaulah ucapannya itu boleh menyebabkan adanya pahala, baru dia bercakap. Kalau ucapannya itu mendatangkan dosa, maka dia berdiam diri saja. Sebab apa? Berdiam diri itu juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kadang-kadang masya-Allah antara sunnah yang sukar untuk kita lakukan ialah berdiam diri. Berdiam tu juga salah satu daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bercakap bohong, kerana bohong ini merupakan salah satu daripada perkara yang dimurkai Allah. Tidak mengumpat dalam puasa, tidak mengadu domba, tidak berkata sesuatu yang membuatkan hubungan menjadi renggang, tidak berkata sesuatu yang membawa kepada permusuhan, tidak berkata sesuatu yang mengandungi riak, perasaan nak tunjuk-tunjuk. Banyakkan berdiam diri, tidak banyak bercakap. Maka basahkan lidah dengan zikrullah. Jadi ketika mana kita sedang berpuasa, biasakan lidah kita dengan zikrullah. Maka ini yang dikatakan puasa lidah. Yang berikutnya, menjaga pendengaran, kata Imam Ghazali, iaitu tidak mendengar sesuatu yang haram dan makruh. Sesuatu yang haram diucapkan, dia tak buat. Haram juga mendengarnya. Apa yang haram diucapkan, haram juga mendengarnya. Kalau mengumpat tu haram, maka mendengar orang mengumpat, saya tak buat apa pun, saya dengar aja, tak boleh. Itu juga hukumnya haram.
Dalamnya mafhum hadis, ya, orang yang mengumpat dan yang mendengar umpatan sama-sama berdosa. Ya, sama-sama berdosa. Jaga seluruh anggota badan daripada segala dosa. Ini ya perkara yang keempat untuk kita mendapat puasa orang-orang khusus, iaitu menjaga seluruh anggota badan dari segala dosa. Tangan dan kaki jangan melakukan perkara yang makruh. Perut tidak makan makanan yang syubhah. Ketika iftar, yang ini ketika berbuka puasa, itu juga merupakan perkara yang boleh menjadikan kita orang yang dapat ganjaran pahala puasa yang khusus. Tidak banyak makan yang halal ketika mana berbuka, Masya Allah, sebab tujuan daripada ibadah berpuasa itu adalah untuk kita merasai bagaimana sukar dan jerih payahnya fuqara dan masakin dalam melalui hari-hari dalam kehidupan mereka dengan kekurangan makan dan minum yang terpaksa mengikat perut dan sebagainya. Maka kalau dengan berbuka puasa kita makan seolah-olah mengqadakkan semua makan yang kita tak makan siang, begitu juga dengan bersahur kita makan dengan berlebih-lebihan kerana nak cover siang besok tak makan, maka pada ketika itu tidak mencapai kepada natijah tujuan syariat ibadat puasa. Maka dengan sebab itulah mengambil yang berkurangan, mengurangkan pengambilan yang halal, maksudnya tak berlebih-lebih dalam berbuka sebahagian daripada sifat puasa orang-orang yang khusus. Jadi insya-Allah mungkin pada tahun ni akannya berkuranganlah nak dibandingkan yang lepas-lepas. Sebab yang lepas-lepas Masya Allah dengan kita ada bazar Ramadan dan sebagainya, kalau dah pergi bazar Ramadan tu insya Allah 5 jari ni penuh dengan tangkai beg plastik, kemudian 5 jari sebelah ni pun sama juga, penuh juga, waktu berbuka ni segala benda diangkut beli sebab lapar mata, cendol pun beli, ABC pun beli, Masya Allah, air jagung pun rasa teringin, macam-macam segala benda beli. Maka akhirnya bila buka puasa melantak sungguh-sungguh, maka akhirnya tak dapat natijah puasa yang dikatakan puasa orang khusus, iaitu mengurangkan pengambilan yang halal. Buka puasa melantak sungguh, maka akhirnya nak tahajud, nak qiyam Ramadan, nak melakukan solat tarawih dah berkurangan. Rokok sujud, keluar cendol kat hidung, langsung berhenti macam tu aja. Disebabkan apa? Makan minum berlebihan waktu berbuka. Yang keenam, jadikan hati dalam keadaan antara takut dan khauf dan harap ketika mana berbuka. Orang yang puasa khusus ni, orang yang Masya Allah sentiasa dia bimbang kalau-kalau dengan ibadat puasanya tak diterima Allah, dan dia juga orang yang tak pernah putus harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita tidak tahu apakah puasa kita diterima atau tidak. Jika diterima, maka termasuk dalam kalangan muqarrabin, orang yang dekat pada Allah. Jika ditolak, termasuk dalam keadaan orang yang mamqutin, orang-orang yang tercela. Baik, kita masuk pada halaman yang ke-8, pengertian Ramadan. Kalimah Ramadan adalah kata masdar yang berasal daripada kata ramidha yarmadu, yang bermaksud membakar, menyengat kerana terik atau tersangat panas. Dinamakan demikian kerana saat ditetapkan sebagai bulan wajib berpuasa, udara atau cuaca di Jazirah Arab sangat panas sehingga membakar. Orang Arab ni ketika mana nak menamakan satu-satu bulan dengan Muharram, Zulqaidah, Safar dan sebagainya,
tengok pada situasi dan keadaan. Maka Ramadan ni dinamakan dengan Ramadan kerana panas yang membakar. Ada satu riwayat athar daripada Sayyidina Anas bin Malik, beliau mengatakan Ramadan itu sebab apa? Sebab yarmudu adz-dzunub. Nama Ramadan itu sesuai dengan membakar. Sebab apa? Sebab ia membakar dosa-dosa kita. Bila datang bulan Ramadan, menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Selain itu, Ramadan juga bermaksud mengasah, kerana masyarakat jahiliah pada bulan itu sering mengasah alat-alat perang seperti pedang dan sebagainya untuk menghadapi perang pada bulan berikutnya, itu bulan Syawal. Oleh itu, secara kiasannya Ramadan dapat dipahami dengan makna sebagai bulan untuk mengasah. Bagi kita orang Islam ni, asah apa? Asah jiwa. Mengasah ketajaman fikiran dan kejernihan hati sehingga dapat membakar sifat-sifat yang tercela dan lemak-lemak dosa yang ada dalam diri kita. Itu hikmah daripada Ramadan itu. Yang mudah-mudahan dengan kurang makan di siang hari mencerahkan minda kita dan akal kita untuk kita lebih menumpukan pada perkara yang boleh mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama lain bagi bulan Ramadan ada dinamakan dengan Syahrullah, bulan Allah, kerana Allah akan memberi pahala yang besar bagi orang yang melakukan kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan. Syahrul Quran, kerana bulan Ramadan ni bulan yang mula diturunkan Al-Quran. Baik dengan turun Al-Quran daripada Lauh Mahfuz kepada langit dunia, baik dengan turunnya Al-Quran daripada langit dunia kepada Nabi SAW, mula-mula turun pada malam Lailatul Qadar, yang merupakan salah satu malam dalam bulan Ramadan. Syarah An-Najah, Syarhu An-Najah, bulan pelepasan daripada neraka. Masya Allah, bulan Ramadan ni, bulan Ramadan bulan pelepasan daripada neraka, kerana Allah menjanjikan pengampunan dosa dan pembebasan diri dari siksaan neraka bagi mereka yang berpuasa kerana iman dan semata-mata mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya Syahrul Jud, bulan kedermawanan. Kita boleh perasan, Masya Allah, bila masuk aja bulan Ramadan, orang jadi lebih dermawan. Di mana-mana aja. Sebab itulah dalam satu hadis dikatakan syahrun yuzdadu fihi rizqul mu'min. Rizqul mu'min, bulan di mana bertambahan rezeki bagi orang yang beriman. Masuk aja bulan Ramadan, rezeki bertambah. Kerana kemurahan yang ada di hati, yang dicampakkan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Apatah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, wa ajwada makan fi Ramadan, dan Nabi kita lebih dermawan di dalam bulan Ramadan. Syahru Al-Ain, bulan yang akhirnya disambut dengan hari raya. Ain. Sebab apa dikatakan Ain? Sebab sambutannya berulang-ulang setiap tahun. Tiap-tiap tahun akan datang semula. Maka tu dinamakan Ain. Syahrus Sabri, bulan kesabaran. Kerana di bulan ini banyak melatih sifat sabar atas penderitaan dengan rela hati. Yang berikutnya Syahrul Rahmah, bulan rahmat, kerana di bulan ini Allah melimpahkan rahmat kepada hamba-hambanya. Tanda besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sehingga kan Masya Allah sampaikan ditutup seluruh pintu-pintu neraka dan dibuka semua pintu-pintu syurga. Itu menunjukkan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya Syahrus Siyam, bulannya untuk berpuasa, kerana setiap muslim wajib berpuasa melaksanakannya kecuali kerana halangan-halangan syar'i yang akan dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh berkenaan dengan larangan-larangan syar'i dalam melaksanakan ibadat puasa.
Baik, adab dan persiapan sebelum menyambut bulan Ramadan. Apa yang patut kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yang kita ambil maklum bahawa Ramadan ini adalah anugerah Allah kepada kita. Apa persiapan-persiapan kita untuk kita menghadapi dan juga untuk kita menyambut bulan Ramadan yang bakal tiba. Yang pertama ialah banyakkan berdoa. Mohon kepada Allah agar diberi kesempatan untuk dipertemukan dan menikmati indahnya bulan yang mulia ini. Sebab itulah baginda sallallahu alaihi wasallam daripada bulan Rejab lagi dah berdoa dah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan kami dalam bulan Rejab, bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Kerana masya-Allah bulan Rejab, Sya'ban, Ramadan ni kita akan terasa sangat. Kalau ada orang yang meninggal, Masya Allah, terasa sungguh. Bila kita masuk bulan Rejab, bulan Sya'ban ni, kalau ada orang meninggal, kita akan terasa sungguh Allah, tak peluang dapat Ramadan. Kesian sungguh. Maka itu menunjukkan betapa Rasulullah SAW sendiri pun berdoa daripada bulan Rejab lagi. Maksudnya berharap kepada Allah agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Yang berikutnya mempelajari ilmu tentang puasa dan Ramadan. Tuntut ilmu. Bila kita nak puasa, puasa itu kewajipan, fardu ain atas tiap-tiap orang daripada kita. Maka mengaji ilmu berkenaan dengan puasa juga merupakan fardu ain. Kena tahu syarat sahnya, kena tahu perkara yang boleh menyebabkan batal puasa, kena tahu rukun-rukun puasa, kena tahu syarat-syarat niat puasa dan sebagainya, supaya ibadat puasa kita tak dilakukan dalam hal keadaan tersalah nanti. Dalam matan Zubat dia sebut apa? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal dalam hal keadaan tanpa ilmu, maka amalnya tertolak, tidak diterima. Maka dengan sebab itu, nak masuk bulan Ramadan ni, siapkan balik diri kita dengan kita membaca dan juga dengan kita ikuti pengajian-pengajian berkenaan dengan puasa Ramadan, yang mudah-mudahan dengannya kita dapat melakukan yang terbaik dalam ibadat puasa kita nanti, terutamanya pada perkara-perkara yang berkenaan dengan sah batal, dan begitulah juga berkenaan dengan muhbitat, iaitu perkara yang memusnahkan pahala puasa kita. Berpuasa dengan letih dan penat, tetapi tak mendapat apa-apa. Ini juga suatu kerugian. Jadi sebelum memasuki bulan Ramadan, sangat baik untuk kita membekalkan diri kita dengan ilmu, terutamanya yang berkaitan dengan amalan-amalan wajib dan disunahkan di bulan Ramadan. Hal-hal wajib, hal sunat, Masya Allah. Ada saudara kita daripada suatu tempat mesej kepada saya, memaklumkan, katanya, Ustaz, saya tahun ni dalam hal keadaan PKP ni terperangkap, tak boleh keluar ke mana, dan saya tak ada orang yang boleh mengimamkan solat tarawih saya pada tahun ni. Jadi boleh tak saya ikut saya ikut solat tarawih melalui online, masya-Allah, ikut kepada imam-imam yang buat siaran langsung online solat, masya-Allah. Itu ada pertanyaan daripada saudara kita, tuan-tuan. Maka tak dapat tidaklah kita kena tahu bahawa kena belajar, kena belajar. Jadi kita solat secara online ni tak boleh, tuan-tuan. Kuliah online ni boleh lah, solat secara online tak boleh. Kita tak boleh nak ikut dengan imam Masjid Negara, tak boleh nak ikut dengan imam Masjid Shah Alam, tak boleh nak ikut dengan imam Masjidil Haram, tak boleh sedemikian. Sebab apa? Sebab perbezaan tempat, maka tidak sah ikutan orang yang mengikut kepada seorang imam yang berada jauh daripada dia, bukan satu binaan dengan dia. Maka dengan sebab itu belajarlah bagaimana cara nak melakukan solat sunat tarawih. Solat sunat tarawih adalah sama sebagaimana solat-solat sunat yang lain. Jangan nak disusah-susahkan.
sama aja, niat sahaja aku solat sunat tarawih 2 rakaat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bacaannya pun Masya Allah, yang wajibnya hanya baca Fatihah saja. Adapun bacaan surah tak wajib, hanya sunat saja. Maka kalaulah memang dah rasa susah sangat, tak banyak surah yang kita hafal, ulang-ulang dengan surah yang sama pun tak jadi masalah. Ulang-ulang dengan surah yang sama aja. Mungkin 2 surah aja yang kita hafal, maka diulang 2 surah itu aja. Rakaat pertama 1 surah, rakaat kedua 1 surah lagi. Maka ia sudah ia sudah pun menyebabkan solat tarawih kita itu sah. Jadi jangan disusah-susahkan. Jadi saya pesan kepada saudara kita yang bertanya itu dengan jawapan yang saya berikan kepada tuan-tuan tadi. Baik. Di antara persiapan nak menghadapi Ramadan juga ialah ganti puasa tahun yang lalu. Mungkin ada yang tak berpuasa tahun yang lepas kerana tertegah ataupun tertahan disebabkan mengalami haid dalam bulan Ramadan. Maka pada ketika itu antara syarat sah puasa ialah suci daripada haid dan nifas. Maka orang yang dalam hal keadaan haid, puasanya tidak sah, bahkan haram dia berpuasa. Maka pada ketika itu dia tak puasa. Maka dah nak masuk Ramadan ni, kena ingat balik berapa hari yang ditinggalkan dulu wajib diqada. Wajib diqada. Walaupun kita dalam hal keadaan PKP dan inisiatif daripada kerajaan Masya Allah memberikan kelonggaran sehinggalah bank-bank semua menangguhkan pembayaran hutang sehinggalah 6 bulan ditangguhkan. Masya Allah 6 bulan ditangguhkan. Tetapi kena ambil maklum bahawa qada puasa Ramadan tak boleh duk tangguh-tangguh. Walaupun hutang bank boleh duk tangguh, qada puasa Ramadan tak boleh ditangguh-tangguh. Hendaklah dibayar dengan segera dengan kita melakukan qada. Kalau ditangguhkan sehingga masuk Ramadan ini, maka pada ketika itu dia bukan hanya sekadar wajib qada, tetapi dia juga wajib membayar fidyah, denda, kerana menangguhkan Ramadan sehingga masuk menangguhkan puasa qada Ramadan sehingga masuk Ramadan yang berikutnya. Yang berikutnya membiasakan bersedekah. Sebelum masuk bulan Ramadan ni biasakan sedekah supaya Masya Allah ringan, ringan tangan kita untuk bersedekah nanti dalam bulan Ramadan. Sedekah ni jangan nak tunggu tabung lalu depan kita aja. Sedekah ni kita masing-masing boleh untuk dengan kita buat sendiri di rumah. Sediakan satu tabung di rumah, Masya Allah, tabung infak keluarga. Namakan tabung infak keluarga. Maka didik anak isteri kita nak keluar pada rumah aja, masukkan duit dalam tabung itu. Sebab apa? Sebab seseorang itu dibenteng keselamatannya dengan sedekah. Sedekah itu merupakan benteng yang menyelamatkan seseorang itu daripada perkara-perkara yang bahaya dan juga musibah. Maka Masya Allah, anak nak pergi sekolah, masukkan duit dalam tabung. Isteri nak keluar pergi pasar, masukkan duit dalam tabung. Maka insya Allah dalam perjalanan selamat dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka taklah nanti nak tunggu tabung masjid datang baru kita nak sedekah. Cukup bulan penuh aja tabung infak keluarga kita, bawa pergi ke surau, bawa pergi ke masjid. Inilah tabungan sedekah keluarga saya contohnya, bagi pada masjid, pada surau. Maka pada ketika itu kita membiasakan, membudayakan budaya sedekah di rumah masing-masing. Kalau semua kalaulah semua orang melakukan hal yang demikian, masjid dan surau tak perlukan lagi tabung. Sebab apa? Semua orang Islam buat tabung di rumah masing-masing. Buat tabung di rumah masing-masing. Bukan tabung untuk simpanan kita, tabung untuk akhirat kita. Cukup bulan bawa ke masjid. Kalau semua orang buat macam tu, Masya Allah, ia merupakan satu yang sangat-sangat baik. Mungkin boleh diinisiatifkan oleh jawatan kuasa masjid dan sebagainya, untuk lancarkan tabung infak keluarga. Masya Allah, tabung infak keluarga.
Baik, yang berikutnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah dari segala dosa dan maksiat sangat perlu dilakukan menjelang datangnya bulan Ramadan. Sungguh kita ni dituntut bertaubat, sentiasa bertaubat. Tapi bila nak masuk pada ibadat yang besar ni, lebih banyak lagi kita dituntut untuk memperbanyakkan taubat. Maka taubat kena belajar daripada kitab-kitab tasawuf, syarat-syarat taubat. Ya. Taubat bukan dengan sembahyang sunat taubat. Ya. Sembahyang sunat nama pun sunat. Ya, nama pun sunat. Maka sembahyang sunat itu bukan syarat taubat. Ya. Kena tahu syarat-syarat taubat tu. Yang dikatakan kena menyesali dosa yang lalu, sehingga kan bila menyesal ni nak sebut pun dah tak nak dah. Ya, nak sebut dosa yang lepas pun tak nak dah. Saya rasa malu sungguhlah mengenangkan apa yang pernah saya buat, Ustaz. Menangis, masya-Allah. Ya. Rasa takut nak melakukan lagi dosa tersebut, seumpama takutnya dicampakkan ke dalam api neraka. Ya, itu juga taubat. Menginsafi sungguh-sungguh. Ya, apa yang dia buat tu dia insaf sungguh dan dia berjanji takkan ulang lagi. Ya, maka itu baru dikatakan orang yang bertaubat. Ya, bertaubat ni bukan sembahyang sunat taubat. Ya, dan permulaan taubat kena ingat. Ya, ulama mengatakan permulaan taubat itu ialah mengeluarkan diri daripada berkekalan dalam dosa. Ya, perkara yang paling besar ya dalam kita nak mula bertaubat ialah mengeluarkan diri kita daripada tuntutan-tuntutan wajib yang wajib kita pelajari. Ya, maksudnya tuntutan fardu ain. Kalau selama ni ada yang tak belajar, ya, maka dia wajib belajar ilmu akidah, dia wajib belajar ilmu tasawuf, dia wajib belajar ilmu fiqh yang bersifat dengan sifat fardu ain yang menjadi kewajipan atas diri tiap-tiap orang daripada kita. Barulah dikatakan benar orang yang bertaubat, iaitu mengeluarkan dirinya daripada berkekalan dalam dosa. Selama mana kita tak selesai yang fardu ain, ya, rukun wuduk pun tak selesai lagi, ya, cara wuduk pun tak selesai lagi, maka selama itu kita ya belum benar-benar bertaubat. Kerana orang yang benar-benar bertaubat, orang yang mengeluarkan dirinya daripada berkekalan dalam dosa. Yang berikutnya, yang keenam, saling memohon kemaafan. Ya, saling memohon kemaafan ketika mana ya kita nak masuk bulan Ramadan ni, dan kita tahu salah satu daripada sebab musabab tertolaknya ya amalan seseorang itu ialah memutuskan silaturahim. Ya, maka nak masuk bulan Ramadan ni pastikan ya kembali kembali kita menyatukan hubungan silaturahim, ya, bertaubat dan menginsafi. Ya. Terkadang tanpa kita sedari ucapan kita banyak menyakitkan orang lain, ya, tanpa kita perasan. Ya, terkadang-kadang masya-Allah ya apa yang kita kongsikan dalam penulisan kita, ya, pada kita rasa biasa-biasa aja, tapi pada orang lain masya-Allah kata tu sangat pedas. Ya, dan terguris hatinya, masya-Allah. Ya, maka sebab itulah perlu kepada menghubungkan hubungan silaturahim dengan ahbabuna fillah. Ya, kita akan masuk pada kelebihan ibadat puasa, ya, pada halaman yang ke-15. Ya, kita masuk kelebihan ibadat puasa pada halaman yang ke-15. Jadi kita dah hampir-hampir sejam ya ke udara ni, ya. Maka kita berehat seketika, insya-Allah kita akan sambung ya selepas 10 minit. Ya, kita rehat seketika dan akan sambung ya selepas 10 minit insya-Allah. Wallahu a'lam.